Selamat pagi, salam sejahtera. Sebenarnya komplot mahu menumbangkan kerajaan itu boleh dikata hanya membohong. Kerana belum ada apa-apa bukti yang mahu ditonjolkan. Belum ada apa-apa bukti yang boleh ditonjolkan. Siapa orang yang mahu melakukan komplot itu pun belum tampil lagi. Lagi pula, belum ada sesiapa calon Perdana Menteri yang mahu ditonjolkan. Kenapa kita nak tonjolkan Perdana Menteri? Kerana untuk komplot itu berjaya, mereka perlu tahu hala tuju, titik nokta akhir kepada komplot tersebut. Siapa Perdana Menteri yang mahu mereka tonjolkan? Adakah Ismail Sabri Yaakob, Muhyiddin Yassin atau Zahid Hamidi? Tentunya, sekiranya itu yang berlaku, GPS, GRS, Blok Borneo tidak akan menyokong gerakan komplot itu. Hal ini kerana apa yang mereka dapat tawarkan? Saya nak tanya, apa yang boleh mereka tawarkan kepada Blok Borneo? Blok Borneo sudah mendapat gelaran ataupun sudah dapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Melainkan kalau Perikatan Nasional atau komplot tersebut berjaya meyakinkan Blok Borneo untuk diberikan jawatan Perdana Menteri. Kalau tiba-tiba Safi Afdal dilantik menjadi Perdana Menteri, pun tidak dapat juga. Kerana Safi Afdal hanya mempunyai kalau saya tak silap hanya 3 ahli parlimen. Dengan itu, bermaksud tidak mungkin Safi Afdal dilantik Perdana Menteri. Yang paling rasional ialah daripada GPS di Sarawak. Maka dengan itulah saya katakan begini, hampir mustahil dan mungkin kerajaan tumbang itu hanya satu pembohongan, hanya satu reka-rekaan, hanya satu yang mahu mendapatkan perhatian. Bak kata seorang penganalisis politik, ianya dicipta untuk menarik perhatian penyokong Perikatan Nasional. Kerana dilihat mereka mula hilang semangat, kendur. Bagaimana tak kendur? Diharap dapat tumbangkan Anwar dalam masa terdekat, tetapi tidak juga tumbang-tumbang. Bahkan dapat dilihat bilangan ataupun pertambahan sokongan kepada kerajaan perpaduan mula bertambah secara mendadak, bukan secara perlahan-lahan, tetapi ianya bertambah dengan begitu mendadak. Ramai sudah mula meyakini kepimpinan kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim bersama Barisan Nasional dan Blok Borneo serta yang lain. Jadi, mula ramai penyokong-penyokong Perikatan Nasional mula menjadi di atas pagar dan tidak kurang juga yang mula beralih kepada kerajaan yang ada sekarang. Apabila mereka berdiri di atas pagar, ini dapat dilihat pasti bagi pemimpin-pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional, mereka sudah dapat melihat, mereka dapat menghidup perkara itu. Jadi mereka perlu mencari satu wadah, satu cara untuk menarik kesokongan, menarik semula perhatian, semangat, motivasi, terutama menjelang PRN yang akan diadakan tak lama lagi ini, untuk menarik semula sokongan para pengundi yang di atas pagar ini. Oleh sebab itulah, saya kata bahawa kata-kata kerajaan mau ditumbangkan ini sebenarnya hanyalah satu pembohongan belaka dan hanya satu persepsi untuk sabotaj kerajaan. Perkara ini disokong oleh seorang pemimpin PKR, iaitu Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR, Razif Rakimi, yang berkata usaha tersebut juga dilihat sebagai cubaan untuk mengganggu gugat kemasukan pelaburan ke negara yang dilihat semakin rancak. Isu tumbang kerajaan sengaja dimainkan oleh Perikatan Nasional PN bagi mensabotaj usaha untuk memulihkan ekonomi negara selepas krisis semasa pandemik. Menurut beliau, keyakinan pelabur dari negara luar terhadap kepimpinan kerajaan perpaduan dan keyakinan jaminan perkembangan pesat ekonomi sepatutnya disambut baik kedua-dua belah pihak termasuk pembangkang. Namun apa yang berlaku, pembangkang cuba merosakkan
pembangunan ekonomi negara selepas mereka sendiri gagal ketika berusaha. Sejak pilihan raya umum ke-15 sehingga hari ini, pelbagai usaha cuba dilakukan oleh Perikatan Nasional dan PAS untuk menumbangkan kerajaan perpaduan melalui cara pintu belakang seperti yang pernah dilakukan ketika itu, yaitu langkah Sheraton. Bukan sahaja pakar, malah rakyat juga berpendapat usaha ini tidak akan berhasil, memandangkan kerajaan hari ini sangat gagah, sangat kukuh. Bukan sahaja dari segi jumlah, malah hubungan dalaman parti sangat baik tanpa boleh diganggu-gugat, kata beliau. Razib memohon untuk semua pihak mengabaikan angan-angan kosong pihak pembangkang itu dan isu tersebut tidak perlu dipanjangkan maupun diangkat oleh semua pihak. Jelasnya, Perikatan Nasional dan PAS perlu menjadi pembangkang berkualiti dengan mengangkat isu rakyat dan bukannya sibuk menggulingkan kerajaan dengan cara yang kotor. Saya mengambil contoh isu air di Kedah, Kelantan dan Terengganu yang dilihat semakin teruk. Terdapat kawasan yang tidak ada bekalan air termasuk pada hari raya. Masalah air kotor yang tidak berpenghujung walau kerajaan pusat telah memberi peruntukan besar untuk menyelesaikan isu ini. Dari terus berpolitik adalah lebih baik pembangkang menyelesaikan masalah utama yang membelenggu rakyat di negeri mereka atau mereka pula yang akan diguling rakyat, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan ini ada kebenarannya. Saya fikir memang kalaupun ada komplot itu, lebih baik mereka berhenti berangan-angan. Lebih baik mereka berangan-angan untuk mencipta, menubuhkan sebuah negeri atau kerajaan yang gemilang, yang kaya raya. Daripada terus mensabotaj, terus menimbulkan persepsi buruk seperti ini yang tidak dapat membantu apa-apa dalam usaha memajukan atau memulihkan ekonomi negara semula. Perbuatan-perbuatan seperti ini memang dilihat mengganggu-gugat kemasukan pelaburan ke dalam negara yang semakin rancak. Lagi pula, kalau memang mahu menumbangkan kerajaan ini, tunggulah dulu nanti pada pilihan raya akan datang. Rakyat sudah dapat melihat, rakyat sekarang bukan sudah bodoh-bodoh. Rakyat sekarang pintar-pintar, tahu membezakan bila waktu berjuang dan bila waktu untuk bekerja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.